Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semua penonton yang hadir untuk sesi live pada hari ini bersama Aman Palestin Johor. Okay, InsyaAllah untuk sesi gudang ilmu kita pada hari ini, pada hari Rabu ni, kita akan berkongsi satu slot yang jarang-jarang sebenarnya Aman Palestin Johor akan bercakap tentang slot hari inilah. Okay, so slot pada hari ini adalah slot khas bersama tetamu kita, iaitu slot tentang bisnes apa ni? Bisnes gaya Sayyidatina Hadijah. Jadi sebenarnya slot kita ni memang kita khaskan lah untuk para wanita sebenarnya. Tapi kalau kita tengok gaya Sayyidatina Hadijah punya bisnes ni, orang lelaki pun boleh tiru juga. Sebab satu benda yang yang menariknya tentang bisnes Sayyidatina Hadijah ni adalah semua orang jarang, maksudnya orang selalu akan tiru bisnes-bisnes orang lain kan. Tapi orang jarang nak ambil tahu tentang macam mana sebenarnya Sayyidatina Hadijah berbisnes kan. Semua orang tahu Sayyidatina Hadijah ni seorang yang memang businesswoman yang berjaya dan sebagainya. Tapi apakah teknik ataupun tips yang akan yang Sayyidatina Hadijah praktikkan, yang kita akan kupas pada hari ini. Jadi slot hari ini memang kita khaskan untuk wanita, sama ada suri rumah ataupun yang berkerjaya ataupun ahli perniagaan. Sebabnya saya kira pada hari ini sangat ramai suri rumah yang nak menambahkan pendapatan seisi keluarga kan. Mungkin ni lah atas faktor desakan kehidupan dan sebagainya, semua orang akan cuba untuk berbisnes, tak kira lah dropship ke ataupun jadi agent ke dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan cuba kupas untuk sesi pada hari ini bersama tetamu kita daripada Puan Fatimah Mardiah binti Ayub, daripada syarikat Hamra Corner Resources, iaitu sebuah syarikat penerbitan lah yang sedang berkembang pada hari ini insyaAllah. Dan beliau merupakan graduan dalam bidang seni bina landscape. Kalau kita tengok bidang Puan Fatimah ni, kalau kita background ni macam bukan orang bisnes lah kan. Landscape lah tu tiba-tiba buka company macam penerbitan ni macam jauh lah kan. Tapi orang kata selalu bisnes ni adalah benda yang kita minat kan. Kalau kita tak minat, tak susah lah kita nak growkan bisnes kita kan. So insyaAllah untuk first round ni kita minta lah kepada Puan Fatimah untuk sharing sikit tentang apa yang company ataupun perniagaan yang Puan Fatimah buat sekarang ni dalam masa sama sebagai seorang suri rumah juga. Memang sesuai lah kita punya tetamu pada hari ni. Jadi boleh Puan Fatimah share sikit lah tentang syarikat dan juga apa yang syarikat Puan Fatimah buat sekarang ni. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Hajar. Okey, dengar ke suara saya? Jelas kan? Dengar-dengar, jelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatimah Mardiah binti Muhammad Ayub. Merupakan owner ataupun founder kepada Hamra Corner Resources. Okey, syarikat ni baru ditubuhkan tahun lepas. Tapi saya sudah berbisnes hampir 3 tahun lah, baru jugalah. Tapi insyaAllah saya akan kongsikan tips bersama dengan pengalaman saya sepanjang saya buat bisnes. Okay, berkaitan syarikat. Okay, syarikat ni saya tubuhkan disebabkan minat lah, macam Cik Hajar bagi tahu tadi. Minat pada buku pada asalnya, dan juga saya ada talent dalam design sebab saya background landscape architect kan. So basic dia design lah. Okay, jadi dari minat tu saya start lah buat, pada permulaan buat secara belakang tabir lah, maksudnya tak buka lagi, buat freelance dulu, design. So dari situ saya explore, okay, design apa, sebab design pun banyak juga kan, macam-macam design. So saya explore dan akhirnya saya decide untuk buka syarikat ni sebab saya minat pada design cover. Okay, so dari situ saya mulalah mencari talent dalam selain daripada cover, talent proofread, talent untuk translate, talent untuk apa lagi,
translate lah. Okay, dengan proofread lah dan juga designer lain. Okay, pada permulaan syarikat saya start dengan seorang berdua. Okay, lepas tu baru berkembang dah. Alhamdulillah sekarang ni dah ada beberapa orang part time dalam syarikat saya. Syarikat Hamrak Corner ni base dia memang atas talian lah. Maksudnya kita tak ada permis, kita hanya beroperasi secara atas talian. Okay, dan Alhamdulillah syarikat kami telah berdaftar SSM, telah ada akaun berdaftar juga. Dan kami punya talent memang memang yang berbakat lah, macam proofreader. Kami memang dari syarikat penerbitan rumah syarikat. Okay. Lagi dan setakat ni Alhamdulillah kita dah terbitkan dalam 6 buah buku. Kurang daripada setahun lah, dah setahun. 6 buah buku fizikal dan 2 buah buku e-book. Okay. Lagi latest kita ada keluarkan produk baru, planner. InsyaAllah itu nanti kita akan sembang lebih pasal planner selepas kita share pasal tips bisnes. Okay, dan saya nak share sikit seperti Cik Hajar cerita tadi, saya memang bekerja dari rumah, mompreneur. Dan Alhamdulillah berjaya kembangkan bisnes sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Okay, rasanya itu sahaja berkaitan dengan syarikat Hamrak Corner. Okay, baik. Alhamdulillah. So, serba sedikit tentang Hamrak Corner. Saya kira walaupun macam baru lah kan, 2000 apa tadi? 2019 Tapi, betul tak? 2019. 2020. Oh, 2020. Okay, 2020 kan. Tahun lepas lah kiranya. So, tahun lepas. itulah dengan apa yang Puan Mardiah cakap, Puan Fatimah cakap tadi, banyak lah sebenarnya kan. Banyak buku-buku yang telah diterbitkan lah kan. Jadi itulah, insyaAllah akan datang mungkin akan ada lagi. Akan ada lagi projek-projek yang ni kan. Alright. So lepas apa yang diberitahukan oleh Puan Fatimah tadi, merupakan seorang isteri rumah dalam masa sama buat buat bisnes kan, mompreneur kan. Jadi sepanjang dah terlibat dengan perniagaan ni, mungkin bukan dalam Hamra Corner lah, tapi sebelum-sebelum ni pun dah terlibat dengan perniagaan kan. Jadi sebenarnya apa yang Puan Fatimah dah praktikkan, dan kalau boleh share sedikit macam mana sebenarnya tips berbisnes gaya Sayyidatina Khadijah ni, dan apa yang Puan Fatimah dah praktikkan lah dalam sepanjang berbisnes. Dan saya kira benda ni penting lah untuk kita share kan, sebab pastinya ramai orang kat luar sana yang berfikir macam mana nak growkan diorang diorang punya, selain diorang nak growkan diorang punya bisnes ni, contoh dengan macam-macam tools yang ada lah, FB Ads ke apa benda yang diorang belajar, marketing dan sebagainya. Tapi mungkin ada tips lain yang sebenarnya orang tak perasan kan, mungkin dari sudut zakat ke ataupun apa yang ni kan, yang menjadikan bisnes kita tu berkat dan sebagainya. Mungkin itulah Puan Fatimah boleh ulas sikit lah tentang tu. Okay, terima kasih Cik Hajar. Okay, insyaAllah saya akan sharekan 5 tips. 5 tips berjaya berniaga gaya Sayyidatina Khadijah. Okay, yang pertama adalah fundamental. Maksudnya fundamental kepada perniagaan. Sebenarnya tips ni boleh juga digunakan bagi orang yang bekerja. Okay, yang pertama adalah berpegang teguh kepada nilai agama. Okay, kalau kita tengok Sayyidatina Siti Khadijah kan, sebelum dia masuk Islam, ini saya ada buat pembacaan lah, beberapa pembacaan kan, pembacaan yang sahih. Sebelum beliau masuk Islam,
beliau memang telah amalkan pun tips ni, dan selepas masuk Islam ada pertukaran sikit lah. Maksudnya sebelum masuk Islam, tips yang pertama ni dia berpegang kepada nilai agama. Dia tiap-tiap hari dia akan pergi ke Mekah untuk berdoa. Waktu tu sebelum masuk Islam kan. And then dia akan banyak menolong orang-orang fakir miskin. Selepas masuk Islam, dia berdoa pada Allah lah kan. Pada Tuhan yang Esa kan. Sebab kita kena ingat, walaupun kita berniaga, banyak mana pun usaha kita, banyak mana pun nilai yang kita labur untuk kita kembangkan perniagaan kita, tapi yang menjadikan perniagaan kita itu berkembang kan adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi fundamental kita kena sematkan dalam diri kita, aku berniaga ni kerana Allah, aku berusaha ni kerana Allah, kan. Selepas kita berusaha, kita serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah kan. Itu perkara pertama lah yang saya rasa bila kita terlari sedikit, kita come back to fundamental ni. Dapat kan? Dan kisah bersedekah Sayyidina Siti Khadijah ni sebenarnya banyak lah. Selain daripada fakir miskin, selepas dia memeluk Islam, ada satu kisah tu, Sayyidatina Khadijah waktu tu boycott, silap kan, waktu boycott, so umat Islam tak dapat, tak ada sumber air, tak ada sumber makanan. Jadi Sayyidatina Khadijah dia memberikan duitnya untuk umat Islam membeli telaga waktu tu dengan harga yang sangat mahal. Sebab waktu tu umat Islam dia boycott, jadi terpaksa membeli air dengan harga yang sangat mahal. Jadi Sayyidatina Khadijah beri keuntungan yang dia dapat daripada perniagaan tu kepada umat Islam untuk membeli air. Jadi di situ nak kata bila dia dapat untung, dia pulangkan kembali kepada umat Islam kan. Itu yang pertama, berpegang teguh pada nilai agama. Macam kita pun selepas kita berusaha, kita berdoa. Sebelum start pun sebenarnya kita mohon pada Allah SWT kan. Kalau nak cerita bab ni panjang lah, sebenarnya banyak juga kan. Dah ada yang orang keluarkan buku rezeki kan, doa-doa, banyak dah. Cuma kita lah kena sentiasa refresh supaya perniagaan kita ni kita minta bantuan daripada Allah. Dan yang kedua adalah konsep empowerment. Konsep ni maksudnya dia memberi kebebasan kepada pekerja untuk mereka melakukan sesuatu tu mengikut kreativiti mereka sendiri. Bukanlah ketua ni kuku besi, arahkan nak ikut cara dia je. Tidak. Itu adalah tips bagaimana perniagaan Sayyidatina Khadijah berkembang. Ini ada kisah dia di mana Sayyidatina Khadijah memberi kepercayaan kepada Rasulullah SAW kan, bawa perniagaan beliau ke Syam waktu tu kan. Jadi kalaulah kita sebagai owner kan tak percaya kepada kita punya, contoh sekarang ni kan banyak owner ejen-ejen kan, ketua-ketua ejen kan, kita tak percaya mereka boleh mengembangkan kita punya perniagaan dengan cara mereka, dengan kreativiti mereka kan, maka susahlah nak berkembang. Jadi waktu tu Sayyidatina Khadijah memberi kepercayaan kepada Rasulullah SAW untuk berniaga ke Syam. Dan terbukti disebabkan kepercayaan itu, waktu Rasulullah pergi berniaga ke Syam tu memang banyak sangat keuntungan yang Rasulullah dapat lah kan. Dan seterusnya yang kedua tadi konsep empowerment. Dan yang ketiga, amalan pengurusan cekap.
Okey, yang ini kalau kita tengok dalam diri beliau, Sayyidatina Khadijah, uh, memang ada sikap-sikap seorang usahawan lah. Dan antaranya berani ambil risiko. Dan bila berani ambil risiko, contoh macam beri kepercayaan kepada orang lain untuk jualkan barang dia. Kan? Okay, lepas tu bukan setakat berani tetapi bijak menangani risiko. Okay, bijak menangani risiko ni contoh macam yang tadi membenarkan percaya kepada Rasulullah untuk berdagang, tetapi Sayyidatina Khadijah minta orang suruhan dia ataupun pekerja dia lah kan, Maisarah, saya Maisarah untuk follow Rasulullah pergi berniaga ke Syam. Jadi dia berani ambil risiko, beri orang lain buat perdagangan kan, tapi dia bijak menangani risiko tu dengan memberi ataupun menyuruh Maisarah follow Rasulullah ke Syam kan. Okay. Yang ketiga, bijak mencari pasaran. Ini kisah ke Syam jugalah. Sayyidatina Khadijah waktu di zaman di Mekah memang suburlah perniagaan ni, memang kebanyakan orang-orang di sana memang melakukan perniagaan. Dan waktu di Syam ada mengeluarkan kain yang memang orang Arab suka waktu tu, orang Mekah sukalah waktu tu. Jadi Sayyidatina Khadijah bijak kan, bijak bila sampai di sana ambil pula supplier yang memang orang Arab akan beli kain tu untuk dipakai. Jadi kat situ dah jimat lah, dua dalam satu, jual barang, ambil supplier yang affordable, lepas tu memang orang Arab akan beli kain yang sedap tu daripada Syria. Okey, lepas tu rajin, kuat semangat. Orang berbisnes ni, usahawan ni memang kena kuat semangat lah kan, sebab macam-macam cabaran yang akan dihadapi. Okey, jadi dari situ itu antara sikap-sikap Sayyidatina Khadijah. Jadi dari situ dia dengan adanya sifat-sifat tersebut, dia boleh mengamalkan amalan pengurusan cekap. Okey. Amalan pengurusan cekap ni bagaimana? Maksudnya kita sebagai, walaupun macam saya kan mompreneur, walaupun bekerja dari rumah, tapi kita kena ada satu amalan to-do list. Satu amalan to-do list yang kita kena buat setiap hari. Apa yang kita akan lakukan hari ini, esok, misalkan. Tapi sebagai mompreneur, dia punya to-do list berbeza sedikit lah dengan orang yang bekerja full time di office. Usahawan yang bekerja di office, yang mana dia akan letak anak dia di tazkar atau tadika kan. Tapi mompreneur dia berbeza sikit. Dia kena ada masa untuk berniaga, masa untuk anak, masa untuk beribadah yang tadi kan. Yang first tadi berpegang teguh kepada nilai agama tu kan. Lepas tu masa untuk dia menguruskan rumah. So kena slot in lah semua tu, dan berniaga pun dia kena adakan juga masa dia, supaya setiap perkara yang nak dilakukan dia ada waktu fokus dia, time block dia yang tersendiri kan. Okay, so bawah tadi amalan pengurusan cekap tadi, selain ada to-do list, awal tahun biasanya kita kena wujudkan vision board untuk syarikat jugalah. Kalau mompreneur dia berbeza sikit, dia kena untuk dia, untuk syarikat, untuk family kan, sebab dia memang surrounding dia rumah kan. Okay, jadi
Bila dia ada vision board, dia ada to-do list, insya-Allah apa yang syarikat ingin capai, dia akan capailah. Walaupun mungkinlah sebab kita merancang kan, Allah menentukan, mungkin akan ada beberapa yang lari kan, tapi at least kita ada guideline. Bila kita buat to-do list, vision board tu kita ada guideline kan. So kita tak akan lari sangatlah daripada apa yang syarikat nak capai, apa yang syarikat target pada tahun tersebut, kan. Kalau macam syarikat kami memang akan ada target tahunan, target 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang, 10 tahun. Begitulah. Sebaiknya kita buat sampai 20 tahun. Itu kalau big company lah. Tapi kami baru bermula, jadi kami baru buat 5 tahun, 10 tahun. Tapi vision board tu kita akan berubah dari masa ke semasa. Lepas kita settlekan tahun ni apa yang kita dah capai. Okay. So tahun depan dia akan berubah sedikit lah. Tapi perkara tu penting kita buat walaupun kita buat perniagaan sendiri. Ya. So bila kita buat vision board tu, dari situlah juga akan bermulanya syarikat kita akan mula berkembang. Okey. Seterusnya etika pekerja. Etika pekerja. Etika pekerja ni kita sebagai owner dan juga pekerja bawahan kita lah perlu melaksanakan etika pekerja. Inilah yang ditanamkan oleh Sayyidatina Khadijah kepada dirinya dan juga pekerja-pekerja beliau lah. Macam Maisarah tadi kan, dia memang apa ni? Macam Maisarah tadi, dia memang mengamanahkan untuk dia jaga admin lah, sebagai admin, Maisarah tu sebagai admin kan, keluar masuk, catat segala transaksi syarikat yang berjalan lah. So lepas tu macam kita tengok Rasulullah SAW kan, dia berniaga dengan penuh amanah, dengan penuh jujur kan. Dia tidak tidak, walaupun jauh daripada Sayyidatina Khadijah, tapi tidak songlap duit lah kan orang kata kan, ambil sikit komisen ke tak kan. Jadi inilah yang diamalkan oleh Sayyidatina Khadijah dalam berbisnes, etika bekerja. Okey. Kalau macam kita boleh wujudkan SOP lah. Macam saya pun, walaupun pekerja sambilan, kita ada buat jugalah etika-etika yang perlu mereka follow. Sebab nampak macam leceh kan, tapi inilah yang menentukan kejayaan dan perkembangan bisnes kita. Walaupun kita baru bermula, tapi kita kena ada perkara-perkara inilah untuk kita buat pada syarikat kita. Okey. Dan yang kelima adalah jalinan hubungan dan bijak mengurus harta. Jalinan hubungan ni maksudnya dengan Sayyidatina Khadijah ni, kalau ikutkan sirahnya, kisah beliau memang menjaga hubungan dengan orang-orang Arab. Jadi memang orang Arab sangat suka berniaga, berdagang dengan Sayyidatina Khadijah. Dan bijak mengurus harta ni, ikutkan pembacaan saya, Sayyidatina Khadijah ni dia mendapat harta daripada family jugalah untuk, tapi dia tak gunakan harta tu untuk diri dia, malah tapi dia gunakan untuk mengembangkan bisnes beliau. Jadi bijak mengurus harta ni memang kritikal jugalah zaman sekarang kan. Tambah wanita kan, kalau nampak duit banyak dalam bank tu kan, ada je yang kita nak beli kan. Yang ini bijak mengurus harta ni
Ini walaupun kita owner business, tapi kita kena ingat duit syarikat adalah duit syarikat, duit kita adalah duit gaji. Jadi bekerja sendiri kita kena gajikan diri. Jangan rasa duit syarikat tu adalah duit kita. Dia ada sebabnya. Itulah bila kita asingkan gaji kita dengan duit syarikat, maka dekat situ kita boleh guna rolling untuk kembangkan syarikat kita. Ya. Okey. Jadi ingat ya, kena gajikan diri. Jangan untung syarikat tu semua kita ambil, tidak ya. Okey. Okey, lagi bijak menguruskan harta ni selain itu adalah macam itulah, dia tidak Sajidah Khatijah ni dia tidak menggunakan duit syarikat tu untuk diri dia. Macam saya cerita tadi, dia gunakan untuk umalah, untuk membantu umat Islam yang waktu tu tiada bekalan air dan juga makanan, kan. Bila kita asingkan duit tu, maka kita boleh bantu lebih lagi, boleh bantu orang lain lebih lagi, kan. Okey. Saya rasa itu sahaja setakat ini. Cik Hajar. 5 tips saya ulang balik: berpegang teguh pada nilai agama. Yang kedua, konsep empowerment. Yang ketiga, amalan pengurusan cekap. Yang keempat, etika pekerja. Yang kelima, jalinan hubungan dan bijak mengurus harta. Ya, terima kasih Puan Fatimah, kan. Kalau kita tengok kelima-lima tips tu, kita tengok macam 5 tips, kan. Tapi perincian dia tu banyaklah. Sebab kata Puan Fatimah tadi, sebenarnya tak mudah lah, kan. Nak kena ada SOP, kan. Walaupun kita rasa macam alah, bisnes sendiri kat rumah, kan. Dah lah sambil-sambil jaga anak macam tu, kan. Tapi itulah, nak katanya kalau betul-betul nak serius, kan, dengan bisnes ni, memang perlu ada, kan, dari sudut etikanya, etika pekerja, etika bos, kan. Kita lah bos, kita lah pekerja, kan. Jadi situ tarik lah dengan ada satu konsep yang yang Puan Fatimah share tadi. Seorang businessman ataupun businesswoman ni, dia perlu ada satu semangat ataupun sifat rajin dan kuat semangat, kan. Tu satu benda yang sangat, orang kata, kita perlu contohilah sebenarnya dengan orang-orang bisnes ni. Memang tak dapat dinafikan, kan. Kalau kita tengok orang bisnes tepi-tepi jalan pun, kuatnya semangat dia orang, kan. Contoh jual nasi kukus, goreng ayam tepi, maksudnya goreng ayam tepi jalan, benda-benda yang panas macam tu, kan. Tapi kalau dia orang tak rajin, macam mana nak dapat income macam tu, kan. Jadi itulah satu benda yang banyak benda lah kita boleh belajar dalam orang-orang bisnes ni. Dan apa yang menarik juga perhatian saya tadi tentang to-do list, kan. Kadang kita bekerja office hour, kita pun perlu ada to-do list, kan. Untuk sepanjang 8 jam tu apa yang kita buat, kan. Kalau tak, kita pun akhir sekali habis balik kerja, kita pun bila fikirkan apa yang aku buat, kan, macam tu, kan. So kita kena ada to-do list jugalah. Apatah lagi seorang business woman, mompreneur pun perlu ada untuk diorang tahu, kan, sepanjang dekat rumah tu apa yang diorang buat, kan. Macam mana bisnes tu boleh akan berkembang ataupun statik dan sebagainya, kan. Sangat menariklah perkongsian yang Puan Fatimah share tadi. Dan insyaAllah untuk terakhir lah, orang kata kata akhir lah daripada Puan Fatimah, kan. Dalam sharing apa ni, bisnes gaya Sayyidatina Khadijah ni, mungkin kita buka peluang lah untuk Puan Fatimah share apa-apalah tentang mungkin nak promote produk ke apa ke, kita buka peluang sikit. Dan saya kira apa yang di-share oleh Puan Fatimah tadi, mungkin ada yang dah dipraktikkan ataupun yang belum dipraktikkan. Dan dalam Aman Palestin sendiri, saya kira Alhamdulillah Corner pun antara penyumbang jugalah, penyumbang dengan Aman Palestin, kan. Terima kasihlah saya ucapkan kepada Puan Fatimah sendiri yang orang kata sambil kita berbisnes tu, kita tak lupa untuk berzakat, untuk berwakaf dan sebagainya. Jadi kita bagi peluang lah pada Puan Fatimah untuk share, mungkin promote sikit tentang produk dan sebagainya untuk sesi last ni. Okey. Terima kasih Cik Hajar. Kalau nak bercakap tentang bisnes banyak sangat lah. Saya rasa macam banyak sangat nak share, kan. Okey. Tapi untuk last ni,
saya suka pada poin yang pertama tadi, berpegang teguh pada nilai agama kan. Yang mana setiap kali kita nak buat bisnes, kita refresh balik niat kita semata-mata kerana Allah, dan semoga Allah bantu kita, bukan sebab usaha kita. Okay, lepas tu untuk mencari keberkatan lah kan. Untuk mencari keberkatan, sebaiknya kita buat zakat walaupun sedikit. Walaupun untung kita sedikit, buat zakat, beri sedekah. Kalau nak yang macam yang kita yakini lah kan, boleh terus pada Aman Palestin, sedekah terus pada Aman Palestin. Jadi kita lebih yakin lah kan duit kita tu ke mana, kan? Sebab memang Aman Palestin NGO memang dah establish lama kan. Jadi sebab itulah saya terus direct pada Aman Palestin kan. Saya lebih yakin lah dengan Aman Palestin. So di situ bukan kita nak cakap bila kita sedekah tu kita punya bisnes akan berkembang, tak tak. Tapi kat situ dia akan bersihkan diri kita sendiri dan juga harta-harta mungkinlah ada selek-selek kan. So kat situ bila kita bersihkan, dia akan bersihkan diri dan juga harta-harta kita lah. Dan kita mungkin tak nampak lah apa yang dibersihkan, tapi itulah yang telah dijanjikan oleh Allah kan. Okay, dan saya sentuh sikit bersedekah ni kan. Kalau kita tengok orang Islam berjaya pun memang itulah antara penyebab ni kan, bersedekah kan. Okay. Okay, untuk promosi tadi Cik Hajar beri laluan kan. Kita ada lancarkan produk baru, planner. Planner tahun 2022. Kita baru je lancarkan hari semalam untuk buka pre-order, dan akan dipostkan dalam bulan November pertengahan. Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan Hambrad Planner ni ataupun Planner 2022 ni, boleh ikut produksi Hambrad, FB kami, Insta kami Hambrad Planner, dan juga Shopee lah. Okay, segala maklumat berkaitan dengan Hambrad Planner kita ada upkan dalam FB Produksi Hambrad, juga Insta Hambrad Planner. Okay, apa kelainan kami punya planner ni adalah kita ada masukkan tips-tips Siti Khadijah ni dalam planner kita, dan juga planner sebenarnya khusus untuk kaum wanita lah yang bekerja sendiri. Ada juga tips keuangan. Lepas tu kita ada juga to-do list weekly yang kita sebagai usahawan sendiri ni perlu tulis apa yang kita nak capai by day, by week, dan ada juga vision board lah dalam planner kita. So kat situ selain itu kita ada juga kalender-kalender, dan yang sebenarnya special lagi, kalender untuk wanita, untuk dia catat bila dia cuti. So itu pun antara kelebihan yang ada dalam planner kami lah. Okay, dan ada juga belakang tu ada jugalah ruangan untuk kita catat, untuk buat mind map, ruangan kosong dan juga bergaris, untuk kita mencatatlah. Sebagai usahawan ni kita akan banyak pergi kelas kan, so kita akan banyak mencatat kan. So kat situ itulah kelebihan planner kita. Okay, sekali lagi kalau nak dapatkan planner kami, boleh ke FB Produksi Hambrad dan juga Insta Hambrad Planner. Okay, akhir kata kan, berbisnes ni jalannya panjang kan, dan kita perlu kuat semangat, konsisten, teguh, dan sentiasalah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jangan lupa untuk menyumbang. Yang paling mudah, paling senang, sumbalah pada Aman Palestin. Okay, terima kasih. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fatimah Mardiah atas perkongsian pada hari ini.
Alhamdulillah 35 minit pagi ni kita bersiaran secara langsung. Itulah daripada anak dah tidur bangun jadi alhamdulillah semoga apa yang kita share pada hari ini pagi ini dapat sama-sama manfaat lah untuk kita bersama, sama ada kita bisnes ataupun tak, ataupun kita bakal berbisnes. Semoga ia dapat kita dapat sesuatu lah kan. Orang bisnes selalu cakap dapat sesuatu macam tu kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sesuatu kan daripada sharing pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Fatimah Mardiah sebagai pengasas Hamrah Kewangan Resources yang sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama Aman Palestin Johor. Jadi insya-Allah di ruang komen kita juga ada letakkan link untuk itulah pembelian produk Hamrah Kewangan planner tahun 2022, dan juga uh, kita letakkan juga apa ni tips yang kita Puan Fatimah share tadi dekat bahagian komen. Mungkin selepas ini siapa yang baru nak tengok dan sebagainya, bolehlah kita sama rujuk dan dapatkan manfaat pada hari ini. Okey, terima kasih sekali lagi. Sekian saja untuk live kita pada hari ini daripada Aman Palestin Johor. Dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.